Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hazim bin Sahimi, Mutolabah 052140. Saya daripada kumpulan 15 akan membentangkan tentang Al-Mursal Khafi. Mursal dari segi lughatannya adalah kata nama objek daripada perkataan irsal, iaitu melepaskan. Seolah-olah perawi hadis mursal melepaskan sanad tanpa menyambungkannya. Mursal ni mudahnya seperti yang grup sebelumnya dah bentang, mursal ni terputus sanad. Terputus sanad. Al-Khafi yang tersembunyi lawan kepada Al-Jali. Kalau bentuk irsal yang tidak jelas dan hanya diketahui melalui kajian menurut istilah ulama', iaitu hadis yang diriwayatkan daripada perawi yang ditemuinya atau sezaman dengannya dengan menggunakan lafaz seolah-olah ia mendengar daripadanya, seperti telah berkata. Perawi ni dia mendengar daripada perawi lain, seolah-olah dia pernah mendengar menggunakan lafaz telah berkata. Sebenarnya dia tidak pernah mendengar pun. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Tariq Umar bin Abdul Aziz daripada Uqbah Ibnu Amir. Rasulullah bersabda yang bermaksud, semoga Allah merahmati ketua sekalian pengawal. Umar tidak pernah bertemu dengan Uqbah sebagaimana ditegaskan oleh Al-Mizi di dalam kitabnya Al-Atraf. Jadi Uqbah ni dia tidak pernah mendengar pun daripada Umar Abdul Aziz, tapi dia telah menggunakan nama Umar, seperti telah berkata Umar. Sebenarnya tidak pun. Jadi tidak pernah berjumpa dengan Umar, tetapi dia menggunakan nama Umar. Di situ tidak tersambung sanad kepada Umar sebenarnya, tapi dia menggunakan nama Umar. Bagaimana mursal khafi diketahui? Kenyataan oleh sebahagian imam bahawa perawi ini tidak bertemu dengan orang yang dia meriwayatkan daripadanya atau orang yang tidak pernah mendengar sama sekali. Kes ni samalah dengan Uqbah ni. Dia tidak pernah bertemu dengan Umar, tetapi dia meriwayatkan menggunakan nama Umar. Telah berkata Umar Abdul Aziz contohnya. Sebenarnya tidak pun. Yang kedua, perawi memberitahu bahawa dia tidak pernah bertemu dengan perawi yang dia meriwayatkan daripadanya atau tidak pernah mendengar daripadanya satu hadis pun. Dia tidak pernah mendengar pun, dia tidak berjumpa pun, bagaimana dia boleh menggunakan nama Umar Abdul Aziz? Situ salah lah. Jadi terputuslah sanad di situ, tidak tersambung pun. Kerana dia tidak pernah mendengar satu hadis pun, tapi dia menggunakan nama Umar. Uqbah ni dia menggunakan nama Umar sekalipun dia tidak pernah bertemu dengan Umar. Yang ketiga, hadis ini datang melalui tariq yang lain, mempunyai tambahan perawi dan antara perawi hingga akhir ayat. Hadis ini yang mempunyai tambahan perawi yang meriwayatkan daripadanya. Cara ini perbezaan di kalangan ulama'. Situ niatnya hadis mursal al-khafi ni ia tidak jelas. Dia kerana Uqbah ni dia petik je nama siapa-siapa dalam hadis tu untuk diletakkan, macam dia meletakkan nama Umar Abdul Aziz. Hakikatnya dia tidak pernah bertemu dan tidak pernah mendengar satu hadis pun daripada Umar Abdul Aziz. Okey. Hukumnya ia adalah dhaif kerana ia salah satu bentuk munqati'. Apabila jelas terbukti terputus sanad itu, maka hukumnya adalah munqati'. Apabila dhaif, hadis ini dhaif kerana ia salah satu bentuk munqati'. Munqati' ni terputus sanad lah. Jadi jelas di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Imran Haikal bin Al-Baharin, nombor metrik 052132. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang hadis Al-Mu'an'an dan juga hadis Al-Mu'annan. Tahmid. Laqad intahat anwa'u al-martudah as-sittata allati sabab raddaha thaqat min al-isnad. Lakun lima kana al-mu'an'an wal-mu'annan mukhtalifa fihima.
hal huma min naw'il manqata' am al-muttasil lidha ilhaqahuma bi anwa'i al-mardudah bisababi saqti min al-isnad. Okay, maksudnya selesai sudah perbincangan hadis-hadis yang hadis-hadis yang ditolak kerana keguguran yang berlaku pada sanad. Oleh kerana kedudukan hadis al-mu'annan dan al-mu'annan tidak disepakati oleh ulama, adakah ianya termasuk dalam mutasil atau munqati', maka penulis merasakan perlu meletakkannya bersama hadis-hadis yang ditolak pada keguguran sanad. Okey, hadis al-mu'annan dan hadis al-mu'annan dan hadis al-mu'annan ni mereka hadis ni ditolak kerana dia tidak disepakati oleh para ulama dan berlaku keguguran pada sanadnya. Okey, maka mereka ni hadis ni diletakkan pada hadis-hadis yang ditolak. Okey, seterusnya ta'rif al-mu'annan. Lughah al-mu'annan ism maf'ul min an'an bermakna qala an'an. Dari segi bahasa, al-mu'annan adalah kata nama objek daripada an'an yang bermaksud mengucapkan, iaitu daripada. Pada istilah pula, qala ar-rawi falanun an falanun. Menurut istilah, kata-kata perawi daripada fulan daripada fulan. Okey, hadis al-mu'annan ini adalah hadis yang disebutkan annya, iaitu bermaksud daripada. Contohnya, saya mendengar Ali budak baik. Saya mendengar itu daripada emak saya. Tetapi sebenarnya tidak semestinya, tetapi sedangkan sahabat saya, contohnya Amirul mendengar Ali itu handsome daripada saya dan daripada emaknya. Jadi ia tidak semestinya datang terus daripada emaknya. Kadang-kadang ia terputus. Maksudnya hadis al-mu'anni, ia tidak semestinya benda tu benar. Sebab kadang-kadang dia punya perawi dia terputus. Okey. Okey, contohnya man rawahu Ibnu Majah qala hadatsna Uthman bin Abi Shaybah sana Muawiyah bin Hashim sana Sufyan an Usamah bin Zaid an Uthman bin Urwah an Aisyah qalat qala Rasulullah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan mayaminus safuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Katanya Uthman ibnu Abi Shaybah telah menceritakan kepada kami, katanya Muawiyah bin Hisham menceritakan kepada kami, katanya Sufyan menceritakan kepada kami daripada Usamah bin Zaid, daripada Uthman bin Amru, daripada Urwah, daripada Aisyah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berdoa untuk orang-orang yang berada di bahagian kanan saf-saf. Okay, sekian, itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Ismi Muhammad Zafali bin Zubahir, Rokok Mutulab 052180. Baik, sekarang ini saya akan terangkan tentang hal huwa mim muttasil am munqati'. Adakah hadis mu'annan ini muttasil ataupun munqati'? Terdapat dua khilaf. Yang pertama, kila innahu munqati' hatta baina ittasaluhu. Ada yang mengatakan hadis ini munqati', tetapi sehingga terbuktinya ia adalah muttasil. Okey. Yang kedua, wa qaulu sahihul lazi alaihi amal wa qalahu jamaahir min ashabu hadis wa fiqh wa usul. Okey, yang kedua ni yang sahih dan boleh diguna pakai kerana ia adalah pendapat majoriti ulama daripada hadis, fiqh dan juga usul. Okey, tetapi bagi pendapat yang ni terdapat dua syarat, iaitu syarat yang pertama, alla yakum mu'annan mudallas. Tidak perawi yang merawikan hadis mu'annan mudallas. Mudallas ni ia menyembunyikan aib ataupun kita panggil tadlis, menyembunyikan aib perawi. Okey, yang kedua, ayyumkinu liqa ba'duhum ba'da. Mestilah setiap perawi berjumpa antara mereka. Bermakna perawi A menyampaikan kepada perawi B dan perawi B menyampaikan kepada perawi C. Mestilah berturutan. Tidak boleh perawi C menyatakan bahawa dia mendapat cerita ini daripada perawi A. Dia menghazafkan perawi B. Itu tidak boleh. Okey. Tetapi kalau Imam Muslim sudah mencukupi dah dua syarat ini. Tetapi ada lagi imam-imam lain yang menambah, seperti Imam Al-Bukhari.
Dia menambah lagi, subuti liqa pasti berjumpa. Yang kedua daripada Abu Muzaffar tul sahabah, panjangnya perguruan serta lamanya pendampingan dengan gurunya. Yang ketiga, ma'rifatu biruyah anhu, mengetahui daripada siapa yang merawikan dia tidak terpotong dengan perawinya. Nampaknya tiga-tiga yang menambah ini hampir sama ketiga-tiganya. Pasti berjumpa, panjangnya perguruan. Bila kita jumpa, kita mesti berguru. Dan juga dia tahu siapa yang merawikan. Macam yang tadilah, mestilah setiap perawi berjumpa antara mereka. Dia tidak boleh terputus dia punya sanad perawi dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Syarif Iskandar bin Ismail, nombor metrik 052193. Saya akan membentangkan tentang hadis mu'annan. Ta'riful mu'annan, lughah ism maf'ul min annana bima'na qala anna. Dari segi bahasa, al-mu'annan adalah kata nama daripada annana yang bermaksud mengucapkan anna, yakni bahawa. Istilahan huwa qaulun rawi haddathana fulanan anna fulanan qala. Daripada segi istilah pula, kata-kata perawi yang mana si fulan menceritakan kepada saya bahawa si fulan ni berkata. Hukmul mu'annan. Qala Ahmadun wa jama'ah huwa munqati' hatta yatabina ittisaluhu wa hadha al-qawlu ghairu mu'tamid. Imam Ahmad dan sekumpulan ulama lain mengatakan ia adalah hadis munqati' sehingga dapat dibuktikan bahawa ianya ittisal, iaitu bersambung. Wa qala al-jumhur anna ka'an wa mutlaquhu mahmulu 'ala al-ittisali was-sima'i bi syurutil mutaqaddimah. Jumhur ulama pula mengatakan hukum anna ini adalah sama seperti an. Secara umumnya ia dihukumkan sebagai sama, mendengar secara langsung mengikut syarat-syarat yang telah disebutkan dahulu. Macam perawi itu bukan mudallis dan berjumpa dan mendengar secara langsung. Ayu annal al-mu'annan kal al-mu'an'an fil hukm bi syuruti nafsiha wal mazkuratu fi naw'in mu'an'an. Yang mana kita dapat tahu al-mu'annan ini sama seperti al-mu'an'an pada hukumnya, dengan syarat ianya menepati syarat-syarat yang telah disebut pada al-mu'an'an. Itu saja, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.